Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua pelajar. Kali ini saya akan membincangkan topik analisis kesalahan bahasa. Jadi saya akan membincangkan satu petikan. Jadi saya sudah menyediakan satu petikan yang sesuai untuk dibincangkan dalam soalan menganalisis kesalahan bahasa ini. Jadi kita lihat petikannya. Dan petikan ini boleh dibaca dalam blogspot saya. Saya sudah memuat naik petikan ini dalam blogspot saya. Dan seperti biasa, petikannya tidaklah panjang, lebih kurang 90 perkataan. Dan seperti biasa, bagi soalan ini, para pelajar perlu menguasai aspek tata bahasa, iaitu aspek morfologi, sintaksis dan seterusnya, juga aspek mekanis. Sebab ada juga sebilangan kecil soalan yang mengumpulkan kesilapan aspek mekanis seperti ejaan ataupun tanda bacaan. Tapi kebanyakannya meminta pelajar mengesan atau menapasti kesalahan bahasa seperti morfologi dan sintaksis. Jadi tandakan kata kunci soalan. Jadi para pelajar sudah diberitahu oleh guru-guru bahawa memang terdapat 3 kesalahan, sebab markanya di situ sudah disediakan 9 markah. Jadi setiap satu kesalahan membawa 3 markah, iaitu kesalahan, sebab kesalahan dan pembetulannya. Jadi 3 markah. Baik, jadi kalau para pelajar membaca ayat-ayat dalam petikan yang saya paparkan di sini, jadi pastikan terdapat 3 kesalahan. Jadi antara aspek yang perlu diberikan penekanan, para pelajar perlu mengesan kata kerja, kata kerja transitif, kata kerja tak transitif. Jadi pelajar perlu menguasai kalau kata kerja transitif itu perlu diikuti oleh objek, dan kalau kata kerja tak transitif pula ada kata kerja tak transitif yang berpelengkap, jadi perlu diikuti oleh pelengkap. Dan seterusnya, para pelajar juga perlu mengesan kesalahan frasa kalau ada kesalahan frasa, dan seterusnya kesalahan ayat. Kadang-kadang terdapat kesalahan ayat tergantung, iaitu ayat yang tiada subjek. Jadi kalau diteliti, terdapat satu kesalahan iaitu bersandarkan kepada perkembangan. Jadi pelajar perlu menandakan kesalahan ataupun frasa atau rakai kata yang berkaitan dengan kesalahan tersebut. Seterusnya, kesalahan yang kedua, dengan kerjasama semua pihak dapat mengurangkan bilangan pesakit COVID-19. Dan satu lagi, kesalahan hingga ke hari ini. Baik, jadi setelah para pelajar menandakan atau mengesan kesalahan tata bahasa tersebut, para pelajar perlu menganalisisnya dengan memikirkan alasan kesalahan tersebut dan seterusnya membetulkan kesalahan itu. Dan para pelajar perlu ingat bahawa para pelajar tidak boleh menyalahkan frasa atau perkataan yang sudah tentu betul, maknanya tiada kesalahan. Jadi kalau tiada kesalahan, jangan dibetulkan sebab ayat itu memang sudah betul. Jadi berdasarkan 3 kesalahan yang telah ditandakan itu, jadi ingat cara penulisan kesalahan tersebut, ambil 3 perkataan yang berkaitan itu. Contohnya bersandarkan kepada perkembangan. Jadi pelajar perlu menguasai apakah punca kesalahannya itu. Jadi puncanya ialah kata kerja. Kata kerja bersandarkan. Jadi kata kerja bersandarkan ialah kata kerja tak transitif. Tak transitif.
Jadi kata kerja tak transitif tapi jenisnya pula, apakah jenis kata kerja tak transitif? Bersandarkan, adakah kata kerja tak transitif tanpa pelengkap, ataupun ya sebenarnya kata kerja bersandarkan itu ialah kata kerja tak transitif berpelengkap. Jadi maknanya selepas perkataan bersandarkan perlu diikuti oleh kata yang menjadi pelengkap bagi ayat atau frasa tersebut. Jadi kesalahannya, cara penulisan kesalahan kata kerja tak transitif berpelengkap tidak diikuti oleh pelengkap. Jadi kalau kita lihat bersandarkan diikuti oleh kata sendi kepada. Jadi itu yang menjadi kesalahan. Dan pembetulannya ya sudah tentu buang saja perkataan kepada. Ya, jadi bersandarkan perkembangan. Sebab perkembangan itu ialah kata nama. Kata nama terbitan boleh menjadi pelengkap bagi kata kerja tak transitif bersandarkan. Baik, seterusnya, bagi kesalahan yang kedua tadi, dengan kerjasama semua pihak dapat. Jadi kalau kita baca, memang ayat ini tiada subjeknya. Dengan kerjasama semua pihak dapat. Siapa yang dapat? Jadi alasannya kesalahan ayat tiada subjek. Jadi sepatutnya dengan kerjasama semua pihak kita dapat. Jadi kita itu sebagai subjek dalam ayat tersebut. Jadi perlu dimasukkan subjek iaitu kita. Jadi kalau tiada kita, ayat itu memang tidak gramatis, tidak lengkap. Ayat itu tergantung kerana tiada subjek. Seterusnya, ya kesalahan ketiga tadi, hingga ke hari ini. Jadi apakah kesalahannya pula? Jadi para pelajar perlu menguasai kata sendi. Jadi kata sendi hingga dan ke. Jadi dalam rumus bahasa Melayu, kata sendi tidak boleh hadir berturut-turut. Jadi alasannya kesalahan lewah kerana dua kata sendi digunakan serentak, berturutan hingga ke. Jadi yang betulnya ialah hingga hari ini. Jadi ini contoh kesalahan yang biasanya terdapat dalam ayat. Jadi pelajar perlu ingat bahawa setiap ayat itu apabila dibaca perlu diteliti kesalahan itu. Jadi yang penting ialah pastikan ayat itu ada subjeknya, ada predikatnya, frasa yang terdapat dalam ayat itu juga betul, dan juga jangan lupa kata kerja, pastikan kata kerja transitif atau tak transitif. Kalau tak transitif pula, tak transitif berpelengkap atau tanpa pelengkap. Jadi itu yang biasa terdapat, yang biasa, kesalahan yang biasa terdapat dalam soalan ini. Jadi cukup setakat itu kali ini. Sekian, terima kasih.